Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-hadisul khamisu. Kita hadis Usfuriyah. Bermula hadis yang kelima. Jadi insyaAllah hadis ni, kalau dalam hadis ni walaupun 40 hadis, tapi dia ada lebih hadis. Kadang-kadang bila satu hadis tu terkandung ada 2-3 hadis kadang-kadang. Jadi banyak hadis lah kita dapat dalam ni sebenarnya. Tengok. Al-hadisul khamisu, bermula hadis yang kelima. Khabar. Marwiyun ataupun mankulun. Dinakalkan akan dia, akan hadis yang kelima tadi, an Abi Zarrin Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Ni tengok. Al-Ghifari boleh, Al-Ghafari pun boleh. An Abi Zarrin Al-Ghifari, tapi masyhur Al-Ghafari ya. Al-Ghafari radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qultu ya Rasulullah allimni amalan yuqarribuni ila jannah wa yuba'iduni minan nar. Qala idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan. Qala qultu aminal hasanati qawlu la ilaha illallah. Qala na'am hiya ahsanul hasanati. Ni tengok. Bermula hadis yang kelima an Abi Zarrin, yang dinakalkan, yang dipinahkan, yang diriwayatkan daripada Abi Zar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu annahu, bahwasanya Abi Zar qala, berkatalah ya Abi Zar, qultu ya Rasulullah, katalah aku ya Rasulullah. Jadi Abu Zar tanya. Dia kata, ya Rasulullah, alimni amalan yuqarribuni ilal jannati. Alimni, hendak ajarlah oleh engkau wahai Muhammad ni akan aku, akan satu amalan. Amalan mana? Yang mendekatlah ia amalan itu akan daku kepada syurga. Jadi Abu Zar dia minta Rasulullah ajarkan satu amalan itu yang boleh mendekatkan dia kepada syurga. Yang boleh membawa dia kepada syurga. Wa yuba'iduni minan nar, atau pada yuqarribini, dan hendak ajarlah oleh aku, dan hendak ajarlah oleh kau wahai Muhammad akan aku, akan satu amalan yuba'iduni, yang menjauhlah ia amalan itu akan aku tu daripada neraka. Lagi pula Abu Zar pula dia minta juga pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ajarkan satu amalan yang dapat menjauhkan amalan itu daripada neraka. Qala, berkata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan. Tanya. Ustaz, dalam nuskhah ni lepas hasanatan tu ada tamhuha. Lepas hasanatan tu ada tamhuha. Fa'atbi'ha tamhuha. Hasanatan tamhuha. Yang hapuskanlah ia satu huha akan sayyi'ah. Boleh jadi juga. Tu dia ada, itu dia panggil apa? Dia panggil mungkin versi lain, riwayat lain lah. Jadi tamhuha. Sebab dia dalam hadis 40 tu ada gitu. Dalam hadis 40 pun lebih kurang hadis ni juga. Cuma versi lain. Qala, berkata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Idza amilta, apabila memperbuatlah oleh engkau sayyi'atan akan kejahatan, fa atbi'ha, maka hendak memperikutlah oleh engkau, akan kejahatan tadi, memperikut tu akan kebaikan. Maksudnya apa? Kalau kita buat orang buat jahat tu, cepat-cepat kita minta maaf. Kalau kita duk buat jahat tu, dia buat tak baik, benda tak baik tu, cepat-cepat buat kebajikan. Ibarat dia gini lah. Kita kata ke orang, kita kata, Allah, aku duk kata ke orang ni, Allah, berdosa lah ni. Cepat-cepat kita minta maaf. Minta maaf banyak Ataupun tadi kata apa? Tadi ni apa? Duk buat khianat. Ataupun buat tak baik. Allah, aku tersepak kucing tadi. Jahat betul aku ni. Tak apa, sedekah balik. Sedekah makanan. Contoh. Kita memperinginkan dengan kebajikan. Kalau dengan reversi yang lain tadi, Ustaz Fiul kita tadi, fa'atbi'a hasanatan tamhuha. Yang kebajikan yang menghapuslah ia kebajikan tu, akan sayi'ah. Maksudnya yang boleh menghapuskan kebajikan tu akan kejahatan. Tu tamhuha. Habis itu. Itu naskah mana? Habis? Naskah mana itu? Dalam Halabi ke apa ni? Habis? DKI Kutub Islamiah. Oh, DKI. Kita pun DKI lah. Bukan. DKI lama. Ni bukan. DKI Beirut ni. Oh, Beirut. Ini Malaysia Indo ada. dah. Kita Indo dah. Ya. Tak apalah. Baik. Qala, berkata ia Abu Zar. Jadi Nabi beritahu dah. Kalau kau buat jahat, maka memperiringkanlah, mentikutlah oleh kau kejahatan tu dengan kebajikan. Maksudnya bila kau buat jahat tu buat baik. Tadi lah. Qala qultu, berkata ia Abu Zar. Qultu, aminal hasanati qawlu la ilaha illallah. Ni tengok. Abu Zar tanya pula. Adakah daripada kebajikan itu aminah? Adakah ini aminah ni asabata mina? Dia kata itu tupis. Asabata minal hasanati qaulu la ilaha illallah. Adakah tetap daripada kebajikan itu oleh berkata dengan la ilaha illallah? Jadi Abu Zar tanya, kalau dengan kebajikan sebut la ilaha illallah tu lagu mana? Adakah mendapat kebajikan apabila berkata dengan la ilaha illallah? Abu Zar tanya. Qala, berkatalah ya Nabi. Nabi sebab apa? Naam, ya, bahkan. Ia bermula ia kalimatu qaulu la ilaha illallah tu. Wujud dalam situ. Yes. Ia bermula ia kalimatu qaulu la ilaha illallah tu. Ahsanul hasanati. Ialah seelok-elok daripada segala kebajikan. Allahu Akbar. Kalau kita duk banyak kena banyak zikir la ilaha illallah. Sebut la ilaha illallah, duk banyak zikir la ilaha illallah. Sebab itu dipanggil ahsanul hasanat. Seelok-elok daripada segala kebajikan. Allahu Akbar. Nampak tak? Habis itu. Itu tentang hadis. Jadi nak cerita tentang hadis ni, kita menyebut la ilaha illallah tu, jadi segala kebajikan tu, seelok-elok daripada segala kebajikan tu, kita menyebut la ilaha illallah. Baik. Wa ala hadza hikayatun. Ni ada cerita pula. Ni ada cerita pula.
wa ala hadha. Ini wajara ala hadha. Dan berlakulah di atas ini oleh hikayatun, oleh cerita. Ada satu cerita. Maknanya anna rajulan, bahwasanya ada seorang lelaki, kana, adalah ia seorang lelaki tadi tu, wafiqan, wafiqan lah, wakifan, berukuflah ia di Arafah. Jadi ada seorang lelaki tu berukuf di Arafah. Jarana. Tengok. Wakif tu berukuf lah. Ini wukuf ni apa? Berhenti di Arafah. Lepas tu kita panggil wukuf. Wukuf mana? Wukuf di Arafah. Orang Melayu kita cakap wukuf. Dah biasa cakap wukuf. Apa wukuf? Berhenti di Arafah. Sebab nak melontar jamrah tu lah. Jamratul Aqabah tu tengok. Kana, adalah ia lelaki tu wakifan bi Arafatin. Berhentilah, berwukuflah ia lelaki tadi di Arafah. Kemudian wa fi yadihi sab'atu ahjarin. Dan sabitlah di dalam tangannya, di tangan rojul tadi, di tangan lelaki tadi, sab'atu ahjarin, ada 7 batu. Ni kalau apa? Ini kita nak melontar jamrah Al-Aqabah ni. Jadi kena ada 7 batu. Ni kalau buat haji tahulah. Nak melontar Jamratul Aqabah. Jadi ada seorang lelaki tu, dia duk pegang, dekat tangan dia ada 7 batu. Faqala, maka berkatalah ia lelaki tadi. Alhamdulillah. Ashhidu. Ashhidu anni. Hendak jadi saksilah oleh engkau. Dia bagi tahu, dia kata kat batu tu. Ashhidu anni. Dia kata kat batu tu. Hendak jadi saksilah oleh engkau. 7 batu ni daripada aku. Dia kata kat batu. Dia kata esok ni kau jadi saksi kat aku esok ni. Tengok. Inda Rabbina, di sisi Tuhan kami. Bi anni, dengan sesungguhnya aku ni, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku menyaksi akan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi dia minta batu tadi tu jadi saksi kat dia esok. Jadi saksi pada dia di depan Tuhan esok. Dengan bahawasanya dia tu bersyahadah, menyaksikan akan bahawasanya Allah Ta'ala tu tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Ta'ala dan juga Muhammad itu pesuruh Allah. Laki tadi tu dia kata kat batu tadilah. Habis. Fanama, maka tiba-tiba maka tidurlah ia laki-laki tadi. Laki tadi tidurlah. Kira balik tu habis tu duk kata kat apa? Duk lontar tadi habis tadi tu. Lepas tu balik tu tidurlah. Fanama, maka dia tidur. Fara'a fil manami, maka nampaklah ia, mimpilah ia lelaki fil manam, pada tidur dia. Dia duk mimpi. Tengok mimpi apa tengok. Kama yaron naimu. Maka mimpilah ia lelaki tadi pada tidur tadi seperti mana mana nampaklah orang yang tidur. Tengok. Ka'annal qiyamata, seolah-olahnya. Jadi dia mimpi dan tidur tu, seolah-olah kata annal qiyamata. Apa? Ka'anna. Ajarana. Ka'anna tu dipanggil apa? Ajarana dalam balaghah. Alat syabbah. Adat tasbih. Adat tasbih. Adat tasbih. Jangan lupa ka'anna, kaf. Tengok. Ka'anna qiyamata, seolah-olah kiamat itu
qad qamat. Sesungguhnya berlaku. Berlaku. Sesungguhnya berlakulah ia kiamat. Berlakulah ia hari kiamat. Ha. Wa annahu, dan sesungguhnya lelaki tadi tu husiba, dihitungkan akan dia, akan amalan lelaki tadi. Jadi mimpi tu dihitung, amalan dia dihitung juga dalam mimpi tadi. Fawajabat lahun naru. Allah Akbar. Maka wajiblah bagi laki-laki tadi oleh neraka. Dalam tidur tu seolah kata berlaku pada kiamat, berlaku kiamat masa tu. Kemudian lelaki tadi tu amalan dia dihisap, dihitung. Bila dah hitung tu, maka memperwajiblah bagi lelaki tu oleh neraka. Masuk neraka dia tidur tu. Fa akhazathul malaikatu. Maka mengambillah akan dia, akan lelaki tadi oleh malaikat. Jadi bila dapat tahu kata, bila dah hitung tu tahu kata dia tu masuk neraka, tak terkala tu mengambillah fa akhazatul malaikatu. Maka mengambillah akan dia. Jadi fawajabat lahun nar tadi tu, maksudnya keputusan tadi tu bagi lelaki tadi tu masuk neraka lah. Bila dah dihitung tu dalam mimpi tu, dia tu dihitung tu masuk neraka. Fa akhazatul malaikatu. Maka mengambillah akan kita ni oleh malaikat. Malaikat heret ambil macam orang masuk penjara lah kita ni. Ibaratnya kalau dalam dunia ni, kalau orang masuk penjara macam mana? Polis duk pegang dia. Bawa pergi masuk penjara. Dekat hari kiamat esok, malaikat duk malaikat pun duk ambil dia tadi tu, ambil bawa pergi lah. Falamma. Maka tak terkala zahabu bihi ila babin nar. Maka tak terkala membawa pergilah oleh malaikat itu, malaikat bihi bi rajul. Dia bawa pergi dengan rajul tadi tu ila babin nar, kepada pintu neraka. Fa iza, maka tiba-tiba fa fujaiyah. Fa fujaiyah. Maka tiba-tiba hajarun min tilkal ahjari, bermula batu mana? Sifat. Yang adalah ia batu tu min tilkal ahjari, daripada demikian itu batu-batu. Tadi batu waktu dia dekat Jamratul Aqabah tadi tu, dia duk pegang 7 batu. Dekat sini mimpi tu dia kata tiba ada satu batu daripada 7 batu tadi tu, alqa nafsau ala babin nar, mencampaklah ia batu tu akan diri dia tu di atas pintu neraka. Seolah-olah batu tadi tu mencampakkan diri tu, ambil diri dia, batu tu melempar, letak kat depan pintu neraka. Fajtama'at malaikatul azabi ala raf'ihi. Maka jadi berhimpunlah oleh malaikat azab. Malaikat azab lah. Maka jadi berhimpunlah oleh malaikat azab tadi ala raf'ihi, di atas mengangkat batu. Ya, nampak batu tu bawa nak, laki tadi bawa nak masuk, malaikat nak bawa masuk pergi neraka tadi. Tiba-tiba ada satu batu tu duduk kat tangan dia tadi, yang waktu dia dekat Jamratul Aqabah, tiba-tiba batu tu dia campakkan diri dia sendiri duduk dekat depan pintu api neraka. Tengok dia tak bagi buka. Tengok. Falam yutikuhu. Maka tidak kuasalah ia malaikat akan raf'ahu, akan mengangkat akan batu. Tak mampu nak angkat. Malaikat nak angkat tak boleh. Tengok. Batu pertama tadi. Allah Akbar. Tak terkala tu, summa siqabi ila babin akhara. Kemudian dihalau. Siqa ni asal saqa.
Dihalau ataupun diheret. Kemudian diheretkan. Mengheretlah ia malaikat bihi birajul tadi ila babi akhar, kepada pintu neraka yang satu lagi. Dia ingat pintu neraka semua ada 7. Pintu syurga ada 7, tapi batu tu ada 7 kat dia. Tengok. Kemudian malaikat pun dia heret dia lagi lah. Heret rajul tadi tu, bawa pergi pintu lain pula. Pintu kedua. Faiza, maka tiba-tiba alaihi ala babi akhara tadi tu. Hajarun akharu min tilkal ahjari as-sab'ati. Maka tiba-tiba iza fujaiyah. Alaihi ala babi akharu tadi. Ala babi akhara tadi. Hajarun. Ada batu yang lain daripada demikian batu yang 7 tadi. Ada pula dah batu yang lain pula dah Jarwana. Falam yakdir al-malaikatu ala raf'ihi. Falam yakdir, maka tidak kuasalah. Tidak kuasalah oleh malaikat ala raf'ihi, di atas mengangkat akan itu batu. Tak mampu pula dah. Dia tak mampu nak. Ala raf'ihi hajarah. Jadi malaikat tak kuasa juga. Tak mampu juga. Pintu kedua pun tak mampu nak angkat pula. Hatta siqabi ila sab'ati abwabin nar. Sehingga mengheretlah, membawa dia lah malaikat. Sehingga membawa lah malaikat tadi, bihi birajul tadi ila sab'ati abwabin nar. Dia bawa sampai 7 pintu neraka. Bawa semua. Habis tu, wa kana ala kulli babin hajarun min tilkal ahjari. Dan adalah di atas tiap-tiap pintu tadi tu batu daripada demikian itu batu-batu. Semua ada. 7 pintu ada. Nak angkat tak boleh. Malaikat nak angkat tak gerak. Malaikat nak angkat tak boleh. Batu tu apa pasal batu tu duduk kat depan pintu neraka tu? Tengok. Kemudian tak terkala tu, summa siqabi ila tahtil arsy. Kemudian dihalau ataupun mengheret ia malaikat bi rajul tadi, dia bawa lelaki tadi tu ila tahtil arsy, di bawah arasy. Faqalatil malaikatu, maka berkatalah oleh para malaikat, Rabbana. Bukan mana kata Allah Ta'ala tu duduk di bawah arasy. Jangan faham situ. Kita maklum, malaikat tu tempat dia tu berjihad. Adapun Allah Ta'ala tu tak berjihad. Ni kena faham ni. Kita belajar dah ni. Dalam kitab Misbah Munir. Jangan terlupa ajaran. Dia sebut dalam kitab, ada pun tempat kita tu berjihad. Seperti Nabi Muhammad SAW, dia berkata-kata dengan Allah Ta'ala pada Isra Mi'raj di Sidratul Muntaha. Tempat Nabi bercakap di Sidratul Muntaha. Tapi tak mesti kata Allah Ta'ala tu bertempat situ. Dah. Ibarat dia lah orang tanya kita, tadi tu aku nampak burung. Tempat yang kita nampak burung tu di depan rumah kita. Burung tu dekat mana? Tak semestinya kita burung tu depan kita. Aku nampak burung, boleh jadi dekat belakang ni dengar bunyi kicauan. Itu kena faham. Kita dah belajar bab tauhid tu, jangan kena faham tu. Pertama dia ingat, Allah Ta'ala duduk bawah arasy. Faqalatil malaikatu, maka berkatalah oleh para malaikat, Rabbana. Ini ya Rabbana. Dia panggil, dihazahkan huruf ya. Dihazahkan huruf ya. Dia panggil munada murakham. Dia panggil munada murakham. Dihazahkan huruf ya. Harfun nida tu dia panggil munada murakham. Mari tengok. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami.
anta ta'lamu bi amri 'abdika wa inna la najidu lahu sabila ila an-nar. Tengok malaikat tanya. Tengok malaikat tanya apa? Ya Rabbana, wahai Tuhanku, anta ta'lamu bi amri 'abdika. Bermula engkau tu mengetahuilah oleh engkau ya Allah dengan pekerjaan hamba engkau. Wa inna, sesungguhnya kami ni malaikat, la najidu lahu, tidak mendapatlah kami baginya hamba ni nisbah jalan kepada neraka. Kami nak bawa hamba ni ke neraka tak boleh. Tak dapat. Jadi apa amalan hamba engkau ni ya Allah? Malaikat tanya. Malaikat tanya Allah Ta'ala. Qala, berkata ia, berfirman ia Allah Ta'ala, adakhiluhu al-jannata, hendak mempermasuklah oleh kamu para malaikat, hu akan dia akan rajul tadi, akan lelaki tadi tu di dalam syurga. Oh, Ustaz, rasa macam langkau. langkah. Ha. Oh, langkah. Tak ada orang tegur yang gitu lah. Wa inna, dan sesungguhnya kami ni la najidu lahu sabila ila nar. Sesungguhnya kami tidak mendapatlah bagi hamba tu nisbah jalan kepada api neraka. Kami tak dapat nak bawa hamba tadi tu jalan kepada api neraka. Jadi malaikat tanyalah apa amalan hamba kau ni ya Allah. Faqala Rabbu tabaraka wa ta'ala. Ni tengok. Maka berkatalah oleh Tuhan tabaraka wa ta'ala, yang maha suci, Allah Ta'ala tu, abdi, ya abdi. Abdi tu ini ya abdi. Dia haraka huruf nida. Hazah huruf nida. Ya abdi. Wahai Tuhan, wahai hamba-Ku. Ashhadta al-ahjara. Menyaksilah oleh engkau tu akan batu-batu. Nampak? Mana tadi? Ya abdi, ini bermula hamba aku ni, bermula hamba aku ni, ashhadta, menyaksilah oleh engkau al-ahjara, akan batu-batu. Jadi dia kata, wahai hamba aku, bermula hamba aku ni menyaksilah engkau akan batu-batu. Jadi hamba tadi tu dia hamba dia tadi tu, laki tadi tu, dia menyaksikan dengan batu-batu tadi. Kan dia beritahu tadi, laki tadi tu dekat Padang Arafah tu. Dia kata, ashidu, hendak saksilah engkau. Suatu Allah kata, batu tu menjadi saksi, kata dia tu dah mengucap kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu maksud dia. Abdi ashadta al-ahjara falam tudayyi haqqaka fa kaifa udayyi ana haqqaka. Maka tidak mensia-sialah fala tudayyi haqqaka, maka tidak mensia-sialah akan hak engkau. Jadi soalan kata bila dia dah buat penyaksian tadi tu, dia minta penyaksian batu tadi tu, jadi dia kata apa? Falam tudayyi haqqaka, maka tidak menjadi sia-sialah akan hak engkau. Tak mensia-sialah ia batu tadi akan hak engkau. Soalan kata apa? Soalan kata tadi engkau apa? Soalan lah kata gini, apa yang kau minta penyaksian daripada batu tadi tu, Allah Ta'ala takkan mensisiakan. Allah Ta'ala terima. Itu maksud dia. Falam tudayyi haqqaka, maka tidak mensisialah ia batu tu akan hak engkau. Maksudnya batu tu memberi manfaat pada engkau. Soalan gitu.
Fakaifa udayyu ana haqqaka? Allah Ta'ala sebut. Maka bagaimanakah aku nak mensisirkan ana haqqaka? Ana tu takkid pada kata udayyu. Maka bagaimanakah aku nak mensisirkan akan hak engkau? Jadi Allah Ta'ala tu soalan kata Allah Ta'ala sebut tu, aku tak akan mensisirkan hak engkau. Itu maksud dia. Soalan kata macam mana aku nak mensisir hak engkau sedangkan engkau tu dah minta penyaksian daripada bayar batu. Soalan kata batu tu ada tidak disisirkan akan hak engkau. Itu maksud dia. Wa ana syahidun bi syahadatika. Dan bermula aku, kata Allah Ta'ala, syahidun bi syahadatika. Menyaksilah aku ni dengan syahadah engkau, dengan penyaksian engkau. Allah Ta'ala tahu. Qala, berkatalah berfirmanlah ia Allah Ta'ala, adkhiluhu al-jannata. Ustaz Nuzul jumpa lagi tak Ustaz Nuzul? Ada mana? Keluarlah. Ustaz ni masuk ni, keluarlah. Dia ni Ada dia. keluarlah. Agak lama. Baik. Mana tadi? Habis. Wa ana syahidun. Dan bermula aku ni, kata Allah Ta'ala, syahidun, aku menyaksikan dengan syahadat engkau. Qala, kata Allah Ta'ala, adkhiluhu al-jannata. Hendak mempermasuklah oleh kamu, wahai malaikat, akan laki tadi. Al-jannata, di dalam syurga, ke dalam syurga. Jadi Allah Ta'ala suruh malaikat tu masukkan hamba tadi tu ke dalam syurga. Falamma qaruba min babil jinan. Maka tak terkala. Falamma. Maka tak terkala dekatlah daripada pintu syurga tadi. Iza abwabah. Tiba-tiba, Iza dipanggil Iza Fujaiyah kan. Nampak tak abwab? Bukan Iza Tafsiriyah tu. Kan abwab kan isim. Kaedah kita apa ni? Iza fujaiyatu la tadkhulu illa ala jumlati ismiyati. Jadi Iza Fujaiyah dia tak masuk melainkan di atas jumlah ismiyah. Jadi abwab tu jumlah ismiyah. Tiba-tiba bermula pintu syurga tadi mughlaqatun. Tiba-tiba dikuncikan akan pintu syurga tadi. Tiba-tiba malaikat nak bawa pergi syurga tadi tu, ada orang nak bawa hamba tadi tu masuk ke syurga. Tiba-tiba pintu syurga tu terkunci pula dah. Lepas tu fajaat syahadatu. Maka datanglah oleh penyaksian. Syahadatu alla ilaha illallah. Tiba-tiba datang syahadah dia. Datang syahadah itu la ilaha illallah. Punya apa? Wa fatahat al-abwaba kullaha fadakhala ar-rajulu. Maka membukalah ia syahadah tadi akan pintu-pintu tadi, pintu syurga tadi, kullaha, sekalian pintu-pintu tadi. Fadakhala ar-rajulu, maka masuklah oleh lelaki tadi ai fiha, fi jannah, dalam syurga. Nak cerita di mana? Haji Yaakob nak cerita kata syahadah kita tu itu menjadi penyaksian. Menjadi penyaksian esok. Habis. Sikit lagi nak habis dah ni. Wa akal al-imamu az-zahidu Sayyidi al-Mufti rahmatullahu alaihi. Dan telah menceritalah oleh al-imam. Siapa dia imam? Al-imam az-zahid
Siapa dia Al-Imam Zaid? Badal. Sayyidi Al-Mufti. Nama dia Sayyidi Al-Mufti. Ha. Rahmatullahi alaihi. Mudah-mudahan merahmat Allah Ta'ala di atasnya. Ha. An abihi. Takluk pada haka. Mencerita tu an abihi. Takluk pada haka. Ya. Mencerita an abihi daripada bapaknya, bapak bagi imam. Zaid tadi tu. Al-Mufti rahmatullahi ta'ala alaih. Qala. Berkatalah ya al-imam. Inna Musa. Nabi Musa pula dah. Oh ni Nabi Musa dah. Ada yang berapa orang ni Nabi Musa? Ada yang ketiga apa? Ada ke apa ni? Ada yang kedua kan? Cerita Nabi Musa baru ni ada kedua. Masalah apa? Allah Ta'ala suruh wahyu pada Nabi Musa, suruh tanamkan laki yang buat fasik tu. Nampak ke? Ni cerita lain pula. Nabi Musa pula. Oh, banyak nak cerita Nabi Musa. Qala. Berkatalah ya Al-Imam Zaid tadi, Sayyidi tadi tu. Inna Musa salawatullahi alaihi. Sesungguhnya Musa itu salawatullahi alaihi. Mudah-mudahan mudah-mudahan memberi rahmat Allah Ta'ala di atasnya. Inna Musa tu najah. Bermunajatlah ia Musa Rabbahu akan Tuhannya. Faqala. Jadi Nabi Musa bermunajat lah. Faqala ya Rabbi. Wahai Tuhanku. Musa beritahu. Ini dia cerita hikayat. Syekh tadi tu cerita tentang Nabi Musa. Faqala, maka berkatalah ya Musa. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Khalaqata khalqan. Kitab tu ke mana ya? Ada baris kalau royak khuliq tu. Khuliq tu dah boleh tak? Khalaqta khuliq tu? Misalnya tak ada Dah baris. ke mana? Khalaqata lepas tu khalqan ke apa? Ke ataupun khalaqna? Khalqan. Asal apihnya lain. Kita setengah tu khalaqna. Khalaqna. Naknya khalaqan tu. Asdar. Khalqan. Khalqan Kalau kitab yang ni dia kata khalaqna. Macam tak sedap mana tu macam. Tak apalah khalqan Yang lain semua khalqan juga Ya Rabbi. Khalaqata. Menjadilah oleh engkau akan makhluk. Menjadilah oleh engkau akan makhluk. Wa Rabba. Wa Rabbaitahum bini'matika. Dan memeliharalah oleh engkau hum akan mereka itu khalqan, makhluk itulah. Khalqan yang masdar bermakna makhluk. Nampak ya? Wa rabbaitahum bi ni'matika wa rizqika. Dan memeliharalah oleh engkau akan mereka itu khalqan, makhluk tu dengan nikmat engkau dan rezeki engkau. Jadi Nabi Musa menajaklah. Dia kata engkau menjadikan makhluk dan engkau memeliharakan makhluk dengan nikmat engkau dengan rezeki engkau. Summa taj'alahum. Kemudian engkau menjadikan mereka itu makhluk itu yaumal qiyamati fi narika, di dalam api neraka engkau. Dia mengepek Nabi Musa ni dia mengadu. Dia kata engkau jadikan makhluk, engkau pelihara dengan nikmat rezeki engkau.
Kemudian kau jadikanlah mereka tu pada hari kiamat di dalam api neraka engkau. Nabi Musa duk menajat dengan Nabi dengan Allah Taala. Dia duk mengadu. Soalan kata kau jadikan manusia, kau jadikan makhluk. Lepas tu kau pelihara nikmat rezeki dia. Tiba-tiba kau masukkan tiba-tiba kau jadikan mereka tu pada hari kiamat tu dalam neraka engkau. Apa sebab? Macam itulah ayat dia. Duk bising lah, duk mengepek. Kalau orang tadi mengepek. Fa'auhallahu ta'ala ilahi. Maka mewahyulah oleh Allah Ta'ala kepadanya, kepada Nabi Musa. Allah Ta'ala bagi wahyu. An ya Musa. Antu panggil al-mufassirah. Yakni. Apa dia Allah Ta'ala wahyu tu? Yakni. Selepas al-mufassirah, Arab jadi apa, Yin? Dah bagi tahu dah dulu. Lepas al-mufassirah, Arab jadi apa, Yin? Ya, dah orang suruh dobek dah itu, macam sekejap. Mari tak? Tak Mari. Tak mari. Arab jadi badal. Lepas dia tafsirah batu an tu, dia panggil an tu lepas tu jadi badal. Yang tu lupa lah. Mana dia? Sebab fa'aw Allah. Maka mewahyu Allah Ta'ala kepadanya. Apa yang wahyu tu? Ya Musa. Itulah badal tu tempat dia. An tu panggil an mufassirah tapi nak selepas pada an tu jadi badal. So kata ai. An tu mana ai lah ni? Ai. Ya Musa, wahai Musa, kum, hendak berdiri oleh kamu. Allah Ta'ala suruh. Fazra. Fazra kan? Ke Fazrek nanti tak? Kayak amal. Fazra. Jadi Allah Ta'ala suruh, ya Musa, kum. Wahai Nabi Musa, kum, diri oleh kamu. Fazra. Maka nak menanamlah oleh engkau zar'an akan tanaman. Allah Ta'ala suruh Nabi Musa pergi cucuk tanam. Nampak ajaran ana. Fazara'ahu. Maka menanamlah ia Nabi Musa akan zara' tadi. Akan tanaman tadi. Wasaqahu. Dan menjiruslah ia Nabi Musa akan azar'u. Akan tanaman. Allah Ta'ala suruh Nabi Musa tiba-tiba gitu. Tengok. Wa qama alaihi. Dan mendirikan. Wa qama dan mendirilah ia. Melakukanlah. Dan mendirikan. Ia Nabi Musa tu alaihi di atas zar'a tadi tu. Di atas tanaman tadi tu. Hatta hasadihi. Sehingga tak kena. Hatta hasadahu. Sehingga menuailah ia. Sehingga menuailah ia mengetam. Kalau orang kena bagi mengetam. Orang tengah tu panggil bayin. Kalau orang Kelantan, kalau tadi ni ketel. Ngetang kot rasanya. Ha? Ngetang kot rasanya. Mengetang tak? Orang Ganu panggil mengetang tak? Kalau bahasa ni, kalau bahasa kita KL ni panggil menuai. Menuai lah hasad. Hatta hasadahu wadasahu. Sehingga menuailah ia Musa akan tanaman tadi azar'a wadasahu. Wadasahu ni nak cakap atau apa dia maksud sama tu ni. Lebih kurang atau tafsir Faqala dia apa bahasa Melayu tu panggil apa ya? Lepas menuai tu panggil apa lah? Dari istilah dia panggil apa
Apa main apa kat ini? Orang Melaka panggil apa? Ustaz Hafiz. Anjarana. Anjarana orang KL lah. Oh, Kelantan. Ada, Mesti Ustaz. tahu. Tak tahu sebab saya tidak duduk di mungkin menuai hasilnya ke Ustaz, boleh? Tak, wadah sahur tu nak terjemah ke mana tu? Dia menuai, lepas tu dia nak macam tu lah, lebih kurang hasil. Apa orang Melaka panggil apa? Hasil tanah. Saya tak tahu wadah sahur tu. Oh, kat Melaka tak ada suara padi Ada, tapi saya tak faham wadah sahur tu apa. Yalah, nak cerita tu dia menuai, lepas menuai tu apa dia panggil? Tak ingat lah. Nanti tengok Yan balik kamus. Tapi lebih kurang atau tafsir lebih kurang lah makna dia. Baik, wadah sahur. Nanti tengok kamu balik dasar. Faqala. Dasar tu dia menumbuk. Apa tu menumbuk? Tu kata dah. Padi tu kan dulu, dia nak cerai kulit daripada biji padi tu, dia kena tumbuk dulu padi tu. Oh, tumbuk lah. Baru keluar beras tu. Lepas menuai tu pergi menumbuk lah. Menumbuk kalau padi. Kalau gandum. Kalau orang Terengganu panggil menumbuk ke lah. Tak kena menumbuk dengan orang Terengganu Menampi menumbuk tu lah. Dia tampi dulu. Kalau padi tu, tampi dulu. Kak ini panggil apa kak ni? Kata ada suara padi ni panggil apa? Menumbuk. Tu zaman-zaman saya dulu Ustaz. Zaman-zaman saya dulu saya biasa menumbuk menuai tu. Zaman-zaman saya tu. Ya. Lepas menuai tu menumbuk tumbuk, Zaman saya dianginkan. Ya kak ini? Zaman saya dah mesin dah tu. Hantar pergi mesin. Lepas Ini dia kerja ngaji, dia kerja belajar mana ambil tawak ni. dulu saya ada sewa padi lah. Ada Oh, menuai Ada. Bapak saya pun tahu lah. Oh, betul kan? Mesti tahu kan? Lepas tu menumbuk kan? Ni wadah Masa saya dah tak tumbuk lagi dah pergi hantar mesin. Hantar mesin kan? Kita bagi wadah ni menumbuk lah. Okey, baik. Kemudian, jadi, membuatlah ia Nabi Musa alaihi di atas tanaman tadi tu, hatta hasadahu wadasahu. Sehingga menuailah ia Nabi Musa akan tanaman. Wadasahu. Dan menumbuklah ia Nabi Musa akan tanaman tadi. Faqala, maka berfirmanlah ya Ta'ala bagi Nabi Musa. Kata apa? Ma fa'alta bizar'ika. Allah Ta'ala tanya balik. Bermula apakah membuat oleh kau dengan tanaman kau? Ya Musa, wahai Nabi Musa. Nampak Allah Ta'ala kenakan dia balik. Tak ni, Allah Ta'ala tanya dia balik. Sebab Nabi Musa duk ngepek ni, duk bising. Dia kata, kau duk jadikan makhluk, kau duk memeliharakan makhluk dengan nikmat rezeki, tapi tiba kau masukkan dia api neraka. Allah Ta'ala tanya pula. Faqala lahu, maka berkatalah ya Musa. Berkatalah Allah Ta'ala bagi Nabi Musa. Ma fa'alta bizar'ika ya Musa. Bermula apakah membuat oleh kau dengan tanaman kau, wahai Musa? Qala, berkatalah ya Nabi Musa. Qad rafa'tuhu, sesungguhnya menghilanglah oleh aku akan tanaman aku. Kan nampak elok tanaman elok. Lepas tu dia pergi menuai tadi dia soalan jadi rosak lah. Tengok. Qala Allah Ta'ala. Kenalah kat Nabi Musa. Tadi dia mengepek, dia bising sangat kat Allah Ta'ala. Tengok. Qala Allah Ta'ala, fama tarakta minhu syai'an. Maka tiada meninggallah oleh engkau daripadanya. Maka apakah meninggallah oleh engkau daripadanya, daripada tanaman tadi, akan sesuatu pun. Jadi kau tak tinggalkan apa sesuatu ke? Qala ya Rabbi. Nampak? Jadi tadi apa? Allah Ta'ala tanya,
Engkau tidak meninggalkan sesuatu tanaman tu, engkau tidak meninggalkan daripada tanaman tu akan sesuatu. Soalan kata, takkan kau menghilangkan semua, tak ada tinggalkan sesuatu ke, benda-benda yang elok ke? Ibarat kita beras lah. Kita dah mengetam tu, kita ambil yang beras dia tu. Biji padi tu. Qala, berkatalah ya Nabi Musa, ya Rabbi, ma taraktu, tidak aku tinggalkan illa ma khaira fihi, melainkan perkara yang ada kebajikan padanya. Aku ambil benda yang elok lah. Dia punya tu aku tak ambil lah. Sebelum tu, benda-benda yang sepi-sepihan tu dia tak ambil lah. Dia ambil padi tu je. Qala Allah ya Musa fa inni, ni Allah Ta'ala beritahu, wahai Nabi Musa, maka sesungguhnya aku ni udkhilun nara, memasuklah oleh aku akan neraka, akan mereka man fa inni udkhilun nara man la khaira fihi. Nampak? Sesungguhnya aku ni, kata Allah Ta'ala, memasuklah oleh aku akan api neraka akan mereka yang tidak ada kebajikan, yang tidak ada kebajikan padanya, pada man tadi. Orang tak ada kebajikan, aku masuklah api neraka. Ibarat dia tadi dengan tanaman tadi. Qala Musa, man huwa, berkatalah oleh Nabi Musa, siapakah ia siapakah mereka yang tidak ada kebajikan tu? Nabi Musa tanya. Qala allazi yastankifu ayyakunu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berkatalah Allah Ta'ala, allazi ni manil lazi, tulis situ man, mereka yang tertegahlah oleh bahawasanya berkatalah ia man tadi tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa maksudnya? Mereka yang tidak menyebut akan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka itulah yang dimasukkan ke dalam api neraka, wahai Musa. Adapun mereka yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, aku masukkan mereka di syurga. Tu mafhum mukhalafah dia. Nampak ni ajaran dah? Ya Ustaz. Tu maksud dia. Habis itu. Kemudian kata al-hadisus sadisu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sekejap je hadis ni kan. Masuk hadis ke-6 dah. Tengok mantik pula. Mana dia? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Muka surat 9. Aqsamut tasawwuri wat tasdiqi. Ni masuk mantik pula lah. Ini penipala belakang ni. Bermula bahagian-bahagian haza, bermula ini ialah aqsamu at-tasawwuri wa tasdiqi. Ialah bahagian-bahagian tasawur dan tasdik. Jadi kita ulang balik sikit. Apa dia tasawur, apa dia tasdik. Jadi dia kata tasawur tu idraku haqaiqil mufradat. Dengan kita mengenalkan akan makna bagi sesuatu. Kita mengenalkan akan perkara yang ditunjuk. Kita mengenalkan akan diri perkara. Contoh kita kata, kita kata apa? Kita kata
Al-insan. Apa dia al-insan? Contoh. Hayawanun natikun. Ataupun kita kata gini. Semata-mata kita sebut kata isim. Isim tu apa dia? Kita nak tanya, kita nak kata semata-mata isim tu apa dia? Kalimatun Dalat ala makna. nafsiyah. Wala kalimatun dalat ala makna fi nafsiyah. Walam Fi tahtari nafsiyah. sama. Bisa babi. Walam Fi nafsiyah. zaman. Walam tahtari zaman. Wala tamtari bi zamanin. Jadi semata-mata isim tu, ni contoh ajaran nak kata tasawur. Isim tu apa? Kita nak tasawurkan isim tu apa? Diri isim tu apa? Kita kata diri isim tu kalimatun dalat ala maknan. Wala fi nafsiha wala tamtari bi zamanin wad'an. Dapat ya? Bila sebut semata-mata isim, lafaz isim itu kalimatun dalat. Kalimah yang menunjuk di atas kalimat yang menunjuk di atas makna dengan sebab diri dia walam taktari bizamani, dan padahal dia tidak menyertai dengan masa. Itu panggil isim. Itu semata-mata kita takrifkan isim tu apa, itu dipanggil tasawur. Tanpa kita tilik pada dengan isbat ataupun nafi. Semata-mata kita kata lafaz Ahmad semalam. Bila sebut Ahmad tu siapa? Ahmad tu semata-mata Ahmad tu azatu al-musyakhasah. Diri bagi seseorang. Nama bagi orang, kita kata. Ahmad tu nama bagi orang. Itu bagi tasawur. Nampak macam mana? Kita kata apa lagi? Macam mana? Kita kata kereta. Diri kereta tu apa? Semata-mata kereta. Jangan cakap, kereta aku ni nak pergi ke ni. Itu dah lain lah. Itu dah tasdik dah. Semata-mata kereta tu apa? Kereta tu apa dia? Iaitu, apa fungsi kereta? Semata-mata kereta. Kita tilik pada situ. Itu dia panggil tasawur. Bila situ. Habis. Adapun tasdik. Tasdik tu kita menyatakan Ahmad. Menyatakan kelakuan Ahmad. Contoh. Kita menyatakan kelakuan Ahmad, apa kita kata apa? Ahmad tu kita kenal lah. Tiba-tiba dia kata, Ahmad tu puasa ke tak puasa? Nampak tak? Apabila kita menetapkan Ahmad itu puasa, Ahmadu Sa'imun. Contoh. Bermula Ahmad itu ialah orang yang berpuasa. Itu dia panggil tasdik. Apa tasdik? Kita menisbahkan. Kita mengkaitkan Ahmad itu, diri Ahmad itu seorang yang berpuasa. Ataupun kita kata menafikan juga, boleh juga. Kita kata bermula Ahmad itu tidak puasa. Ahmad tu tak puasa. Maka kita kaitkan, kita nisbah kata Ahmad itu tak berpuasa. Itu dipanggil tasdik. Nisbah. Kita kata kaitan. Itu bahasa Melayu dia. Baik, kemudian bahagian tasawur dan tasdik pula dia nak bahas. Tengok. Aqsamut tasawuri wa tasdiki. Haza aqsamut tasawuri wa tasdiki. Mana dah? Kullu minat tasawuri wa tasdiki yanqasimu ila qismain. Bermula tiap-tiap minat tasawuri wa tasdiki. Bermula tiap-tiap daripada tasawur dan tasdik itu khabar. Yanqasimu ila qismaini. Terbahagilah ia kullu min tasawuri wa tasdik tadi itu terbahagi ila qismain kepada dua bahagian. Ini kita biasa dengar dah. Ada orang dalam tauhid. Mana dia dua bahagian?
Yang pertama badihiyun. Apa badihiyun? Ajarana tulis doruriyun. Doruri. Tengok sama takrif dia. Macam mana badihiyun? Wa huwa ma la yahtaju ila fikrin wa nazarin. Perkara yang tidak berhajat kepada fikir dan tilik. Biasa dengar tak ajarana? Ya, biasa dengar. Cumanya dalam ilmu mantik dia panggil badihiyun. Dalam istilah ilmu mantik dia panggil badihiyun. Dan tak perlu fikir Ustaz ya. Kalau kita dalam ilmu tauhid panggil doruri lah. Benda doruri. Tak berhajat pada fikir dan tilik. Kata tasawuril ju'i. Seperti kita mentasawurkan akan lapar. Lapar ni dah maklum, tak kena fikir dah. Ada fikir, aku lapar je. Macam mana aku boleh lapar? Ada fikir itu kan? Dia tak ada fikir dah. Dia panggil tasawur benda badihi. Benda tak berhajat pada fikir dan tilik. Wal atshi. Dan dahaga. Sebab apa boleh dahaga? Dahaga nak minum air. Sebab kering tekak. Tak kena fikir dah. Aku boleh minum air sebab apa? Sekejap kena fikir. Oh, kering tekak. Kering tekak tak kena, kita tak kena fikir dah, fikir tilik. Nampak jalan dah? Dia benda badihiyun, benda doruri. Nampak takrif dia? Wa huwa ma la yahtaju ila fikrin wa nazarin. Wal burudati, dan sejuk. Aku sejuk malam ni. Sebab apa boleh sejuk tak usah fikir dah sejuk. Kita boleh jadi badan tersejuk. Boleh jadi kita pakai baju, pakai baju nipis jadi sejuk. Tak kena fikir dah dia tu. Wal hararati, panas. Itu dia panggil badihiyun tasawur. Dia panggil tasawur badihi. Dia panggil tasawur badihi. Betul. Nampak lagi Ustaz Nuzul? Faham lagi Ustaz Nuzul? Ustaz Nuzul faham lagi? Mana Ustaz Nuzul senyap? Siapa dia buka ni? Oh, nak tanya senyap. Ustaz Nuzul tak ada Ustaz kan? Tak ada Tak ada. Oh, tak ada. Ingat ada tadi. Baik. Kemudian wakat tasdiki. Dan seperti lafaz tasdik. Ini tasdik. Ian. Bi anna syai'al wahida. Ini masalah tasdik. Tapi dia panggil. Siapa tu? Siapa Kufi Gift? Ustaz Nuzul Ustaz. Kufi Gift tu Ustaz Nuzul. Tak tanya. Dia sembunyi tukar nama lain pula dah. Oi, Lia Om Tani panggil, Om Tani kata Lia Licik. Lia. Boleh tukar nama Sebut nama buat diam dia Lia sungguh. Dia kena cakap suara tak apa, tulis itu dia ID, kita tak baca. Saya duk baca kitab. Dia WhatsApp juga. Tak. Mic tu dia tak jadi. Oh, tak buka mic? Oh, tak. Saya tak tahu asal ni. Saya ingat ada Ustaz dulu ni. Dia punya laptop Ustaz. Laptop yang ni pun Ustaz tak? Tak tahu lah tu. Try masuk balik lah. Baik, tengok. Tapi saat ni nama dia ada. Okey, baik. Jadi dia kata waqat tasdiqi bi anna syai'an wahidan la yumkinu ayyakuna fi makanina fi ani wahidin. Ni tengok. Waqat tasdiqi.
atau pada kata ni kan? Atau pada kata ilmu badihin. Jadi ilmu daruri wakat tasdiki. Kena tak? Atau pada kata sawri ju'i dia. Jadi nak cerita kata ilmu daruri ada kalanya tasawur ni yang tasdik pula. Tasdik itu mana? Bi anna syai'an, dengan bahawasanya sesuatu itu al-wahidah. Sesuatu yang satu. Jadi benda yang satu la yumkinu. Tidak bolehlah oleh bahawasanya adalah ia al-wahid itu fi makanina. Pada fi makanina ke? Fi makanaini. Pada dua tempat. Fi ani wahidin. Pada satu masa. Faham lagi ajar mana? Jadi benda tasdik yang tasawur, yang daruri ni, daruri tasdik ni sesuatu benda yang satu tidak dapat oleh bahawasanya satu tu pada dua tempat. Pada dua tempat pada masa yang satu. Maksudnya apa? Jadi sesuatu benda dia berhimpun satu masa tapi pada dua tempat. Tak boleh jadi. Contohlah, kita ngaji tauhid, ajar ana. Lagu mana ajar ana? Kita kata Zaid. Zaid tu dia berada pada dua yang tempat dalam masa satu masa. Zaid tu pada pukul 10 duduk di Johor. Pukul 10 tu jugalah duduk di Kedah. Dalam Tak boleh. Tak boleh. Kan. Ya, dalam bab apa dia? Apa tak? Dalam bab apa ni kalau tauhid ni kan? Wadaniah. Ha. Wadaniah lah. Ha? Masuk start bab tu kan? Masuk dalam pembagian apa kalau dalam bab tauhid ni yang tak boleh berhimpun dua tempat tu? Makan. Makan. Sifat apa Din? Sifat wadaniah. Dengar. Wai. Dia sifat Hukum akal iradat. ke Ustaz? Hukum akal ke? Bukan. Dia sifat iradat. Kalau dalam Misbah Munir ada. Dia panggil a'rab mutaqabilat. Ingat lagi kan? Misbah Munir. Ingat. Dia tak boleh duduk satu tempat tu, jihad tempat sama dua masa. Dua tempat satu masa. Tengok tu dalam Misbah Munir dalam bab sifat iradat tak silap. Iradat ada kontrak dua tu ya. Habis. Fi anil pada satu masa yang satu. Kemudian wa bi anal wahidah, dengan bahawasanya satu itu terdapat tak? Satu tu nisful isnain. Apa nisful isnain? Separuh daripada dua. Bersesungguhnya satu itu separuh daripada dua. Betul tak, Yin? Satu separuh dari dua. Betul. Satu tu separuh daripada dua. Itu dia panggil ajaran, dia panggil apa ajaran? Dia panggil benda tasdik, tapi benda badihi, benda daruri. Kita maklum ajaran bila sebut satu tu separuh daripada dua. Boleh dah sebut dah. Apa tu? Ustaz Nuzul boleh cakap dah. Saya suara dulu. Mana? Tu Ustaz Nuzul. Tukar laptop WhatsApp laptop ada. Tak apa. Tadi nampak boleh ni nampak. Mari tengok. Jadi bila sebut kata satu itu separuh daripada dua, satu itu separuh daripada dua.
Itu dia panggil daruri badihi. Dia panggil ilmu, tak kena. Ilmu badihiyun tasdikun. Dia panggil ni. Dalam apa ni? Dalam bukan matan. Selamat dalam apa? Dalam Idul Maram ada lagi bahan ni. Dari segi ni ke? Nazari dengan ni. Daruri ni. Ada bahan tak? Ada. Ada bahan tak kata yang apa tu badihi tasdik, badihi tasawur ada? Rasanya tak ada. Dia terbahagi tasawur ke pada 4. Ada. Yang bahasa 4 tu depan lagi tu ya. 4 tu depan tu nanti ada. Habis. Jadi nak cerita kata benda daruri yang tasdik kita maklumlah. Satu tu kita kenal tak satu tu apa? Itu dia kata nisful isnain. Nisful isnain tu dia panggil dia panggil al-wahid dengan nisful isnain dia panggil tasdik. Dengan semata-mata kita sebut kata satu itu separuh daripada 2, itu dia panggil badihiyun tasdik. Dia panggil ilmu badihiyun at-tasdik. Habis. Yang kedua nazariyun. Ni nazariyun. Wa huwa ma yutawaqqafu ala bahsi wa ta'ammul. Dia kalau dalam kitab lain tu dia mudah dia kata ma yahtaju ila fikri wa nazarin. Tapi dalam kitab ni dia apa tafanu fil ibarah. Dia kata ma yutawaqqafu ala bahsin wa ta'ammulin. Barang yang terhenti lah ibarat tu di atas mengkaji dan perhati. Jadi kita kena bahas, kena kaji dulu dengan perhati, barulah dia katakan nazari. Ni tengok. Kata tasawuri hakikati al-kahraba. Seperti kita tasawur apa itu hakikat al-kahraba. Apa kahraba? Elektrik. Ingat be, kahraba elektrik. Waruhu. Kita kaji roh. Apa tasawur roh? Radio. Radio. Apa satu lagi radio tu Hafiz? Dalam bahasa Arab, lupalah. Iz'an apa? Bukan iz'an eh? What? Lupa dah. Iza'ah. Iza'ah. Ni panggil waradio. Radio sama juga. Waradio boleh jadi bahasa Melayu kita cakap radio tu mungkin ambil dari bahasa Arab asal. Waradio. Habis. Itu dia panggil tasawur. Apa jalan kita tasawurkan akan hakikat kahraba. Kahraba tu elektrik elektrik ni apa dia kita tasawur elektrik. Ruh tu apa dia? Radio tu apa? Radio tu mengeluarkan suara di corong-corong. Contoh wa katasdiki bi anal alama hadisun. Ni. Ini dipanggil nazari. Dengan bahasanya alam itu. Kita tasdik kalau alam tu lain. Hadisun ialah baru. Hadisun tu kita panggil baru. Itu dipanggil tasdik. Jadi bila sebut tasdik, kita kata nazari, ada orang kita kena kaji. Macam mana kata alam ni baru kita kena kaji tu. Alam ni baru. Sebab apa? Sebab dia kata baru tu sebab dia berubah. Nampak kena kaji, nampak kena berfikir. Kemudian wa bi anal amwata satu ba'asu minal kuburi. Dan dengan bahawasanya mati itu selagi akan dibangkit daripada kubur. Ni pun kita kena kajilah, kena perhati. Esok-esok ni mati ni esok akan dibangkitkan daripada kubur. Orang yang mati ni esok selagi akan dibangkitkan daripada kubur. Habis itu. Itu dia panggil tasdik nazari. Fahazihil haqaiqu. Maka bermula ini hakikat yang al-mazkur. Hakikat tu makna lain. Ma'ani. La yumkinuna idrakuha. Tidak mendapatlah oleh kita
tidak mungkinlah oleh kita akan mendapat akan ini hakikat illa ba'da italatil fikri wa tadqiqin nazari. Bermula ini hakikat, makna-makna semua ni tidak mungkinlah oleh kita akan mendapat akan ini hakikat illa melainkan hak kita dapatnya ba'da italatil fikri, kemudian selepas daripada memanjangkan akal fikiran. Maksudnya memanjang fikiran, maksud kita fikir lama. Wa tadqiqin nazari, dan kita memperhalusi akan penilikan. Perhati tengok. Habis. Wal jadwalu al-ati yubayyinu ma taqaddama bi ijazin. Dan bermula jadual yang akan datang menyatalah yubayyinu. Menyatalah ia jadual itu akan barang yang terdahulu dengan secara ijaz. Secara apa? Ijaz in. Secara ringkasan. Tengok nak jadual sebelah tu. Ajar warna muka surat 10. Dapat ilmu, dia dapat carta dah. Saya punya muka 9. 9 Ada dapat carta tu tak? Carta jadual tu. Dapat jadi, ilmu terbagi pada 2. Tasawur, tasdik. Tasawur tu bagi 2. Badihiyun, nazariyun. Nampak tak? Ni sebab tu kitab ni mudah nampak sikit mantik ni. Kalau mengaji kitab Ibn Bahar tu tak nampak. Sebab nak kena tulis. Tasdik terbagi pada 2. Badihiyun dan nazariyun. Habis itu. Kemudian kata ad-dilalatu wa anwa'uha. Ni dilalah ni. Ni dalam ni dia bahasa satu. Ni kalau nak faham kitab Syekh Khalid tu, dia ada bahas dalam kitab Syekh Khalid, dilalah wad'iyah. Ni insya-Allah tersambung. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tengok kitab Sufyan sikit. Masuk dalam itu tu ada bincang tu, tapi dia bawah sikit. Dia bincang pasal tasawuf bagi 4 dulu. Ada Ilmu ada. Dia baca kita ingat. Tak ada Zakaria ni. Dia tengok depan Zaim lama dah ke tu. Dia ada masalah wifi orang dia tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Tu Ustaz Nuzul okey dah, Ustaz Nuzul dia punya laptop okey dah. Dia beritahu apa? Tak ada mesin. Okey dah. Apa beritahu kata repair laptop yang elok semua ni? Tak okey. Laptop dia pun tak okey juga. Laptop Ustaz Nuzul pun tak okey. Kena pergi repair pula dah. Orang rumah pakai. Ingat laptop rosak. Laptop rumah dia rosak. Tu kat rumah dia kerja. Baik, tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullah ta'ala. Pakai handset senang. Kalau pakai laptop, saya pakai handset lah. Laptop tak erti mana. Ia pakai laptop ke handset ni? Pakai laptop. Ada laptop nanti try pakai sekali nanti. Laptop pakai untuk anak nak buat PDR lah apa. Satu tu je dia. Qala Syekhul Musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Al-ahkam. Hazihi al-ahkamu. Bermula ini ialah hukum-hukum. Ni nak cerita hukum lah. Ada orang mana? Wal ahkamu tis'atun. Bermula hukum-hukum itu ada 9. Mana 9? Badal. Al-wajibu. Wal mandubu. Wal mubahu. Wal haramu. Wal makruhu. Wal sahihu. Wal batilu. Wal rukhsatu. Wal azimatu. Itu saya tak kena terang dah. Nanti akan datang di tengah habis. Tengok. Jadi hukum tu ada 9.
Ada wajib, mandub, mubah, haram, makruh, sahih, batal, rukhsah, azimah. Azimah ni hukum asal Kalau rukhsah ni berubah hukum asal. Kalau cara ni lah, Kalau azimah ni dia panggil hukum asal. Kalau rukhsah tu dia panggil berubah hukum asal. Nanti akan datang kita bahas. Fal wajibu, maka bermula wajib. Fa tu dipanggil fa fasihah. Iza aradta ma'rifata bayani kulli minha minat tis'ah. Fa aqulu laka al wajibu. Maka bermula wajib itu. Ini senang ni. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kasalawati wa sawmi ramadana. Wajib-wajib itu ialah ma ay minal fi'li. Perbuatan yang dijanjikan pahala ala fi'li ini li ajli fi'lihi ala ta'liliyah. Perbuatan yang dijanjikan dia akan ma tadi itu sebab apa? Dijanjikan pahala li ajli fi'li kerana melakukan, kerana mengerjakan ia ma. Ma tu perbuatan lah. Wa yu'aqabu ala tarkihi, dan dijanji seksa tu aqabu. Dan dijanji seksa ala tarkihi. Ala tu ala ta'liliyah. Haji apa? Haji Yaakob. Dalam kitab Rumi tulis apa Haji Yaakob? Dia kata atas ke kerana. Haji Yaakob? Haji Yaakob? Nak tengok, nak tahu terjemahan ni je. Siapa ada terjemahan ni? Haji Rana ada beli? Kak ini ada beli? Saya tak ada. Kak ini? Haji Yaakob? Dia ni tulis sini seperti jika dikerjakan akan diberi pahala dan apabila ditinggalkan akan diseksa. Tu dia mafhum lah, bukan di kelas bahasa Arab tu dia tak tarkib betul-betul lah. Dia itu secara kefahaman bagus, tak apalah, secara kefahaman tu boleh dapat. Kalau ada kita ni ma yusabu ala fi'lihi. Perbuatan ma tu barang tu perbuatan lah. Barang yang dijanjikan kerana mengerjakannya, wa yu'aqabu ala tarki, dan dijanjikan seksa kerana meninggalkannya. Mudah-mudahan kata buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Tu je lah. Seperti apa? Kasalawati, seperti semayang. Semayang kalau dibuat dapat pahala, kalau ditinggal dapat dosa. Wasawmi Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Habis itu al-mandub ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi ka tahiyatil masjidi. Mandub ni apa? Sunat lah. Perkara yang dijanjikan pahala ala fi'lihi, ini li ajli fi'lihi, kerana mengerjakannya. Maksudnya kalau kita buat tu dapat pahala. Wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak dijanjikan seksa. Sebab apa tak dijanji seksa? Ala tarkihi, kerana meninggalnya. Meninggalkan perkara tadi. Kalau tinggal tak dapat dosa pun. Tak dijanji seksa. Seperti kata tahiyatul masjid, seperti kita semayang tahiyat. Kalau buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa lah. Tak dapat dosa. Al-haramu. Sunat lah. Itu sunat lah. Mandub tu sunat lah. Ya. Al-haramu ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Kariba wa fi'lil mufsadati. Perkara yang dijanjikan pahala kerana meninggalkannya. Tulis itu. Ala tarki ai qasdan lillahi ta'ala. Qasdan lillahi ta'ala. Tinggalkan tu kerana qasad bagi Allah Ta'ala. Tulis ya. Qasdan. Kalau aku tinggal ke Arak ni sebab bau dia kuat.
Tak jadi, itu bukan qasad Allah Ta'ala tu. Dia nak qasdan lillahi ta'ala. Kita qasad niat kerana Allah Ta'ala. Tinggal tu. Kalau tinggal kerana arak tu nak bau dia busuk, tak dapat pahala. Tengok. Ma yusabu ala fi'li, perkara yang dijanjikan kerana meninggalkannya. Dapat pahala kalau kita tinggal benda tu. Tapi wa yu'aqabu ala fi'lihi, dan dijanjikan siksa kerana mengerjakannya. Mengerjakan perkemah tadi tu. Seperti kariba, seperti riba. Wa fi'lil mufsadati, dan melakukan dan membuat akan perkara yang binasa. Tu dia. Habis. Kemudian al-makruhu. Ni cepat-cepatlah sebab ni mudahnya ni. Yang dia akan datang ada payah juga perbahasan dia. Makruh tu ke mana? Ma yusabu ala tarkihi. Tulis situ. Qasdan lillahi ta'ala. Kerana niat Allah Ta'ala juga. Perkara yang dijanjikan akan dia, perkara tadi tu, perbuatan tadi tu, kerana mengerjakannya, kerana meninggalkannya. Dapat pahala kerana meninggalkannya. Tapi kena niatlah qasdan lillahi ta'ala. Kerana qasad niat bagi Allah Ta'ala. Tapi wala yu'aqabu ala fi'lihi, dan tidak dijanjikan seksa di atas mengerjakannya. Kalau kita buat tu tak janji seksa, tak dapat dosa. Cuma tak dapat pahala lah. Kata qadimil yusra alal yumna fil wudu'i. Seperti mendahulukan sebelah kiri di atas sebelah kanan pada wuduk. Nampak macam mana? Kalau orang tu ambil wuduk di sebelah kiri, contoh tangan dengan kaki, hukumnya tu makruh saja, bukan kata tak sah Takut kata tak sah ni buat kiri dulu. Tak, makruh saja, tak dapatlah pahala sunat tu. Tu dia. Habis. Dia begini dia masalah khilaful aula dengan makruh ni. Khilaful aula dia tidak ada nas daripada hadis. Tidak ada larangan nas daripada hadis. Ada pun makruh, dia ada larangan nas daripada hadis. Kalau nak tengok lebih nyata lagi, tengok dalam kitab Hasyiah Ad-Dumyati dalam usul fiqh yang ajar wana tersalah beli tu. Ajar wana tersalah beli tu ada manfaat tu, nanti insya-Allah nanti saya nak ngajar kitab tu juga. Lama duk simpan sampai berabuk ajar wana yang tersalah beli tu, kitab usul fiqh tu, di situ dia ada bahas khilaful aula dengan makruh. Dia sama je ajar wana, makruh dengan khilaful aula. Cumanya khilaful aula dia ada nas, dia tidak ada nas larangan. Contoh kita kata kalau masuk masjid tak sembahyang sunat, itu nak panggil makruh ke khilaful aula? Tapi dia ada hadis. Bila ada hadis itu dia panggil makruh. Nampak? Habis itu. Kalau tidak ada larangan daripada hadis, tapi dia hadis tak ada lah. Tapi nak kata larangan nas tak ada. Cuma dia larangan tu daripada ulama. Itu dia panggil khilaful aula. Itu akan datang tambah insya-Allah. Al-mubahu ma la yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarkihi. Kanaumi fin nahari. Harus tu apa? Ma la yusabu ala fi'lihi. Perkara yang tidak dijanjikan pahala kerana mengerjakannya. Tak dapat pahala pun kalau kita buat. Wa la yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak dijanji seksa kerana meninggalkannya. Tak seperti mana? Contoh tidur pada siang hari. Tidur pun tak apa, harus. Tapi janganlah sampai terlajak sampai tak sembahyang tu, taklah. Semata-mata tidur pada siang hari tu hukumnya harus. Semata-mata makan tidak dikaitkan dengan apa, harus hukumnya. As-sahihu, bermula sahih, ma yajtami'u fihi ar-ruknu wa syartu,
Sahih ni apa? Sah tu lah. Ajaran sah. Sah tu apa? Barang ini ibadat. Ibadat yang berhimpunlah padanya pada ma tu ay minal ibadah. Ibadat yang berhimpunlah padanya di dalam ibadat tadi itu oleh rukun dan syarat. Jadi nak cerita kata benda sah tu mestilah dia ada, bila sebut perkara yang sah, mestilah ibadat tu terdiri daripada rukun dan syarat. Kalau tidak ada syarat, tidak ada rukun, maka tidak dipanggil sah. Habis. Al-batilu ma la yujad. Tak kena. Ma la yajtami'u fihi ar-ruknu wa syartu. Lawan dia tadi. Batal, perkara yang membatalkan. Apa dia? Ma la yajtami'u fihi. Ibadat yang tidak berhimpunlah padanya pada ibadat itu oleh rukun dan syarat. Maksudnya ibadat tu apabila tidak ada syarat, tidak ada rukun, maka terbatallah. Kita panggil batil. Bukan batil palsu tu. Batil dengan mana? Rosak amalan ibadat. Batal ibadat kita. Ar-ruknu. Banyak lagi. Banyak. Dia tak ada payah mana dah. Boleh baca lagi tak? Boleh baca lagi tak? Ke dah ngantuk lah. Ajaran Ana boleh lagi? Boleh, tapi saya rasa Ustaz berhenti je lah 12.30, dekat 12.30 dah. Okey lah, takat tu lah. Kita sambut ar-ruknu ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'i. Allah Subhanahu wa taala alam. Dah dapat isyarat dah tu. Dah dapat warning. Tiau. Terima nak rukun. Faham ya je kok? InsyaAllah, okey.